Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama lagi pada malam ini. Terlebih dahulu saya minta maaf banyak kerana malam ini kita tak ada lagi paparan di skrin kerana kebetulan tak tahulah hari ini jadi tak ada. Jadi benda tu siap dah, cuma tak ada nak masuk. Kebetulan kalau cuti anak-anak nak mari pagi hari ni spek betul lah. Jadi tak apa lah. Jadi kita pakai begini lah pada malam ni. Jadi sebelum kita masuk pada perbincangan berkenaan dengan disiplin ataupun adab-adab yang berkaitan dengan zikir, kerana kalau kita tengok dalam kitab, mana ulama telah menggariskan beberapa perkara yang berkaitan dengan zikir ini, supaya zikir yang kita buat itu mana dari semua sudut dia menyamai dengan cara dan kaedah yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkasnya kalau kita tengok bahan-bahan yang bercetak yang dimuatkan berkenaan dengan pandangan ulama berkenaan dengan zikir ini, perkara yang difokuskan adalah dari segi warid atau tidak warid zikir itu. Yang keduanya dilihat dari segi praktik atau cara Nabi dan para sahabat. Bagaimana para sahabat, khususnya Nabi SAW, mengamalkan zikir itu, bentuknya macam mana. Jadi perkara itu amat dititik beratkan, amat dianggap penting oleh ulama salafus salih kita, sehingga mereka menggariskan beberapa perkara. Jadi sebelum kita sampai ke bahagian itu, jadi saya nak sebut dulu, tambah sikit lagi, ada beberapa poin lagi yang berkait dengan faedah zikir ini sebagai sambungan pada perbincangan yang minggu lepas. Antara faedah bila seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dia berzikir dengan penuh ikhlas, dengan penuh tertib, mengikut kaedah, mengikut praktik Nabi dan para sahabat, maka antara keistimewaannya mereka, Allah dan malaikat juga berselawat kepada orang yang berzikir. Bila kita berzikir, maka Allah dan para malaikat akan berselawat kepada kita, kepada orang yang berzikir. Jadi disebutlah dalam kenyataan ulama bahawa tidak ada, kalau nak kira orang yang paling berjaya yang mana, orang yang mana Allah dan malaikat selawat, dia itulah paling berjaya. Kerana dalam pengertian ulama, bila kata-kata Allah berselawat pada manusia itu, dia memberi erti itu sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata yang mudah, seseorang yang berzikir itu, bila disebut Allah berselawat pada dia, maknanya Allah memberi rahmat pada dia. Bila disebut bahawa malaikat akan berselawat kepada orang yang berzikir, dia memberi erti bahawa malaikat berdoa kebaikan kepada orang yang berzikir dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah aflaha kullal falah wa faza kullal fawz, kejayaan yang benar-benar dan pencapaian yang benar-benar berharga, itulah dia. Misalnya dalam sepotong ayat Suratul Ahzab ada disebutkan. Di ayat ni yang biasa kita dengar lah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah banyak-banyak, zikran katsira,
Dan akal bagi orang yang mengaji Arab, mana zikran itu dia jadi maf'ul mutlaq lah. Maf'ul mutlaq ni selain daripada nak ayatnya banyak, dia juga nak merujuk benar-benar zikir sungguh-sungguh. Sebab tu ulama kalau kita tengok dalam tafsir, uzkurullaha zikran katsira. Katsira tu banyaklah. Tapi zikran jadi maf'ul mutlaq itu dia memberi erti bersungguh-sungguh. Bukan main-main zikir. Bukan sekadar lidah saja yang bergerak semasa melafazkan zikir, tetapi hati juga turut bergerak dan anggota juga turut memberi perhatian terhadap zikir itu. Dan kita akan sebut sebenarnya adab zikir itu dia perlu beberapa kombinasi dalam mana diri kita. Dan bertasbih kamu kepada Allah pagi dan petang. Dialah Tuhan, dia adalah Tuhan yang akan memberi rahmat, ataupun kita sebut dialah Allah Tuhan yang akan berselawat ke atas kamu dan para malaikat. Selawat Allah di sini berarti Allah akan memberi rahmat pada kamu, dan selawat malaikat dengan arti doa. Doa untuk apa? Liyukhrijakum minadh dhulumat ila nur, supaya Allah mengeluarkan kamu dari alam kegelapan ke alam cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu sangat mengasihani terhadap orang-orang yang beriman. Jadi berdasarkan ayat ini, bahawa seseorang yang berzikir bersungguh-sungguh dengan hati nurani, bukan sekadar zahir saja tapi batinnya turut berzikir, maka dia dapat kelebihan selawat Allah dan selawat malaikat kepada dia. Jadi selawat Allah dan selawat malaikat dia ada konteks yang tersendiri, seperti mana yang telah diuraikan oleh para ulama, iaitu selawat Allah kepada hamba dengan erti rahmat, selawat malaikat kepada hamba kepada manusia dengan erti doa, supaya manusia itu biar nampak benda yang benar itu, dan biar nampak benda yang salah itu. Yang benar itu dengan tujuan untuk diikuti, yang salah itu dengan tujuan untuk dijauhi. Itu maksud rahmat yang dipohon oleh malaikat untuk hamba. Selain daripada itu, antara kelebihan zikir juga, orang yang banyak berzikir dia akan terhindar daripada sifat nifaq, sama ada nifaq dari segi akhlak dan nifaq dari segi i'tiqad. Dalam konteks agama kita ni, nifaq ni ada dua. Yang pertama nifaq i'tiqadi dia panggil. Yang kedua dia panggil nifaq akhlaqi. Nifaq i'tiqadi dengan erti nifaq akidah. Ini nifaq dengan makna kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut dalam hadis itu, kalau kata alamat-alamat munafik itu, bila berbohong atau bila berila hadatsa kadzaba wa idza tumina khana, seterusnya pak ciri itu. Nah, itu dia panggil nifaq akhlaqi. Nifaq dari segi moral, nifaq dari segi perangai. Perangai tak ada perangai orang munafik dari dia. Dari segi perangai, bukan dari segi akidah. Itu dia panggil nifaq akhlaq. Jadi bila seorang itu banyak berzikir pada Allah, dia terselamat daripada nifaq itu. Jadi nifaq yang dimaksud dari sini adalah nifaq i'tiqadi. Jadi bila nifaq ni termasuk juga, kalau mengikut huraian ulama lah, termasuk juga nifaq ini nifaq akhlak dan nifaq i'tiqadi serentak. Kerana orang munafik ini, mereka berdasar pada ayat Quran, mereka ni Allah sebut sikit, qalilul dzikr. Misalnya wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik ini dia sikit sangat ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit ingat pada Allah, sedikit zikir pada Allah. Kita kena fahamlah, bila sebut sedikit ingat pada Allah, tidak banyak ingat pada Allah, maknanya dia banyak lupa. Itu makna mafhum mukhalifnya. Bila kata dia sedikit sangat ingat pada Allah, sedikit sangat zikir pada Allah, maka waktu-waktu yang diisi selain daripada zikir pada Allah yang banyak lagi itu adalah ghaflah. Minal ghafilin, dia itu termasuk orang yang lalai. Ka'ab bin Malik pernah ada sebut dalam satu kenyataan dia ada sebut, man aktsara zikrallah bari'a minan nifaq. Ka'ab bin Malik ada menyebutkan bahawa sesiapa yang banyak berzikir kepada Allah, ia akan terselamat daripada sifat nifaq. Dia boleh terhindar daripada sifat nifaq. Seseorang yang kuat berzikir kepada Allah SWT.
Berkait dengan perkara ini juga, lepas tu dia sebutlah dalam kita tengok dalam kitab-kitab tu disebut bahawa nifaq ini sangat ditakuti oleh para sahabat radhiyallahu dan para salafus saleh. Sangat takut nifaq ini. Sebab nifaq ini sebenarnya hakikatnya adalah berbohong, lawak, dusta. Itu sebenarnya nifaq. Jadi perkara itu langsung tidak mendapat kebaikan, langsung tidak ada kebaikan bila ada sifat pada diri seseorang. Berkait dengan perkara ini juga pernah ada orang tanya Sayyidina Ali, pokok Khawarij itu bolehkah kita nak klasifikasikan mereka itu, kita nak kategorikan mereka sebagai munafik, bolehkah tidak? Sebab munafik dengan pokok Khawarij itu zaman Sayyidina Ali kan, dalam sejarah ni. Nah, dia marah tu surah jawatan kepada Muawiyah itu. Dia marah, lahir di zaman Sayyidina Ali. Jadi puak-puak dia ni kafir habis orang lain. Buat dosa besar ni jadi kafir lalu, tak ada tolak ansih ke abud dah ajar Khawarij ini. Dan dia ni terkenal dalam sejarah, kalau kita tengok baca cerita tadi, memang kuat ibadat. Nabi pun sebut memang kuat ibadat pokok dia. Nabi beri ciri-ciri dia lah, dia disebut bahawa dia memang kuat ibadat, terkenal lah. Jadi orang tanya Sayyidina Ali, munafik ke mereka ni? Saya kata mana? Al-munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila. Sayyidina Ali kata orang munafik tak ingat Tuhan melainkan sedikit sahaja. Pokok Khawarij tak boleh kita nak kata munafik, sebab dia ni kuat pada kita sebenarnya ingat Tuhan. Baca Quran semua ayat zikir, kuat munafik ni. Kuat munafik. Tapi rasanya kerana dia ada perangai. Perangai dia tu teruk. Maknanya ibadat ni banyak setara mana ibadat individu, ibadat peribadi, tetapi kalau ada perangai-perangai teruk-teruk tu, dia boleh menghalang kebaikan ibadat tu daripada mendapat kebaikan di hari akhirat. Pokok Khawarij. Kenapa dia? Sebab dia kih Khawarij ni bukan kih fiqh, dia kih akidah. Masalah dia ni masalah akidah. Banyaklah kalau kita lagi tahu tu boleh rujuk dari kitab Firaq Bainal Adyan atau memang ada sebut kita maklum Khawarij. Akal ini sebagai Tuhan. Dia anggap sebagai Tuhan, pokok Khawarij. Satu orang buat, dia tak boleh terima langsung orang buat salah. Tak ada kompromi. Tu payah pokok dia ni. Jadi bila orang tanya saya kata dah munafik ni ciri lain. Jadi ulama kata Sayyidina Ali yang tidak menyenaraikan Khawarij sebagai munafik, kenapa? Kerana pegang kepada tadi lah. Pegang kepada bahawa orang munafik ni dia tidak kuat ibadat, dia tidak kuat zikrullah, tak ada. Jadi itu ciri besar. Maknanya ciri besar yang membezakan antara orang munafik dengan orang yang maknanya mukmin yang sebenar. Kalau kita pergi sebagai sadiqin ini. Selain daripada itu, cuma disebut juga di sini dia kata kena ingatlah, dia kata bahawa banyak lalai ini sebenarnya adalah salah satu alamatun nifaq, alamat kepada nifaq juga. Banyak lalai itu secara automatik. Bila sebut banyak lalai, maknanya orang ni kuranglah zikrullah, dia kurang. Dia ada waktu, tak lagi. Kalau tidak ada zikir kepada Allah, maka dia akan jadi lalai, ghafil. Sebab itulah ulama menegaskan. Saya tengok banyak kitab lah, kita tengok berdasar pada ayat tadi dalam tafsir. Semua ulama sebut dalam tafsir bahawa salah satu ciri orang nifaq ini, dia kurang sebenarnya zikrullah ini. Zikrullah dia kurang. Banyak cerita-cerita. Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, kadang-kadang guru tu dia nak nilai anak murid dia, dia tanya mak dia lagu mana anak ni ketika duduk rumah. Dia tanya maknanya bini dia lagu mana kawan ni. Itu salah satu benda yang kita boleh nilai seseorang. Dia dulu ada ulama buat penilaian dengan sesuai, dekat ada sesuai, bukan kata jas, bukan mana kita sebagai jasus nak cari kelemahan orang, tidak maksud itu. Biasanya orang tasawuf tarikat ni cara dia nak nilai kita tengok. Sebab depan dia boleh berlakon lakon, anak murid depan duduk boleh berlakon lakon. Tapi duduk rumah dia lagu mana. Kalau rumah dia tak kuat ibadat, memang tidak diiktiraf dia. Kalau bila tasawuf bila tarikat, dia rumah masa tak ada orang lagu mana. Tak sakit ke atas masjid ni, tak sakit ke? Atas masjid depan orang ni kita tak senarai kekuat ibadat lagi tu. Masa dia duduk solat,
rumah dia, mak dia royak lagu mana. Jadi kita boleh nilai. Itu dari sudut guru ingin menilai anak murid dia. Sebab biasanya orang tasawuf tarikat ni dia di bawah perhatian guru. Musyrif dia guru dia. Baik, itu dari sudut tu maknanya kita boleh ambil panduan ini untuk ukur diri kita sendiri. Dalam ni pun dia ada sebut. Dalam kitab lain pun ada sebut. Kita nak ukur diri kita ni, aku ni betul-betul mukmin semua. Kita masih ada lagi takiyah tu, nifak tu. Takut ada lagi. Takut ada bubuh takiyah dengan diri sendiri ya. Biasa takiyah ni dengan orang lain, takut ada takiyah diri sendiri. Sebab takiyah ni dia sebenarnya adalah munafik tulis. Munafik tulis takiyah. Kita boleh jadikan ukuran diri kita sendiri. Aku rumah ni lagu mana? Semarak ibadat kita tu beza ke tidak dengan bila keluar daripada rumah, naik atas masjid di mana tu dengan semasa duduk rumah, ada beza tidak? Kita sendiri boleh rasa. Kalau kita rasa bahawa bila duduk rumah kita pun tidak ihtimam, tidak rasa semangat nak buat ibadat ataupun bermudah-mudah ibadat, tidak sempat mari masjid, itu satu penilaian yang kita boleh letak atas diri kita bahawa kita ni sebenarnya masih jauh lagi daripada gelaran as-sadiq ini. Orang yang benar. Orang yang benar ni bila dia tidak duduk depannya, duduk bersendirian, dia lebih hebat lagi ibadat. Itu ciri as-sadiqin yang disebut dalam kitab itu. Dia akan sadiqin, dia akan beza dengan munafiqin. Dia akan beza. Itu lawan dia. Jadi itu satu garis panduan yang kita boleh ukur diri kita sendiri. Kalau kita berniat, berhasrat nak baiki diri kita, kita gunalah kaedah itu untuk ukur diri kita. Jangan biar orang lain nilai, biar kita nilai sendiri. Kita buat analisa atas diri kita sendiri. Antara kaedah zikir juga, annahu syifa'ul lil qalbi. Zikir ini dia menjadi penawar kepada hati dan penyakit-penyakit yang berkait dengan jiwa, batin ini. Dia boleh jadi penawar zikir ini. Makhul bin Abdullah rahimahullah, dia ada sebut, dinakalkan kata-kata dia, Makhul ini. Dia kata zikrullah ta'ala syifa'un wa zikrun nasi da'un. Zikir kepada Allah Ta'ala penawar, ingat kepada Allah ni penawar, kata Makhul bin Abdullah. Tetapi ingat kepada manusia ni adalah penyakit. Kita banyak tu ingat kau ya. Mana tu? Ini digambarkan dalam bentuk ingat. Kenapa hal lah? Bila kata zikir-zikir ni dia melibatkan kepentingan. Bila orang tu kuat berzikir, maknanya kepentingan kepada Allah tu melebihi daripada kepentingan dia terhadap benda lain. Itu maksud dia. Jadi bila seorang teringat pada manusia lebih banyak ingat kepada Allah, maka dia meletakkan kepentingan dia lebih banyak pada orang. Jadi dia tak rasa penting mana Tuhan ni. Itu sebenarnya hakikatnya. Itu yang jadi penyakit ni. Jadi bila dia letakkan kepentingan Allah ni rendah, nak berbanding kepentingan orang lain sehingga dia teringat pada orang lebih banyak, maka di situ sebenarnya pergantungan dia itu terlalu nipis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakkul dia itu terlalu nipis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesal dia. Jangan itu memang zikir-zikir ni walaupun sebab ulama kata zikir ni benar senang, tetapi kalau tak ada tu dia jadi tak seimbang hidup manusia ini. Ringan dia zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Banyak hadis-hadis sebut kelebihan zikir-zikir tu dan zikir-zikir lain. Lembut sebut, mudah sebut. Tapi bila tak ada tu, bila kering tu, tidak basah molek, tidak tebal molek tu, menyebabkan hidup manusia tidak seimbang. Itu kesal dia. Sekarang ni kita nak tengok pula dari sudut mana adab dia lah, yang kita sebut sebagai adab zikir. Adab zikir maknanya tata cara zikir yang sebenar, berdasar kepada Al-Quran, berdasar pada hadis yang disimpulkan oleh ulama. Rata-rata dalam kitab disebutkan ni asah benar ni. Asah benar, walaupun kalau kita tengok dalam kitab ni kita nak sebut ni 7 saja, hafsah berdasar pada ayat Quran. Walaupun ada disebut banyak lagi dalam kitab-kitab lain, tapi hak tu halu-halu. Maknanya hak ni kalau lari sikit pun tak apa, tapi hak ni kalau nak kira hak ni lah mengikut pengamatan ulama, hak para sahabat buat, Nabi buat. Ada. Sebab saya pernah tak apalah kita tengok kan. Yang pertama, kalau kita tengok dalam tafsir, misalnya dalam berkenaan dengan suratul A'raf ni, ayat 205 suratul A'raf ni, ayat ujung dah suratul A'raf. Tak silap Nisa atau kedua lagi habis suratul A'raf. Malah ayat ujung.
Disebut mana? Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Ini surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ingatlah oleh engkau wahai Muhammad akan Tuhan engkau fi nafsik, dalam diri engkau, tadarruan, dalam keadaan tadarru'. Tadarru' ni kalau kita nak terjemuh dengan erti tunduk, dia kalau bahasa Kelantan ni masa saya belajar untuk saya, dia kata tadarru' kalau dalam bahasa Kelantan kita tak, ya ada satu kalimah memang cukup sesuai dengan makna dia, iaitu monyuk. Memang sesuai kalau bahasa Kelantan. Guru saya pernah tanya lah, tadarru' macam mana? Sebab tawaduk ada, tadarru' ada. Jadi nak terjemah bahasa Melayu lagu mana? Dia gini, tawaduk ni kadang-kadang dia, tadarru' dia gini bersifat depan dia biasa nampak berdebelnya, tapi depan agak moyok selalu. Tu pesen lagu tu. Tu tadarru'. Dia ada makna dia lah. Jadi kalau moyok tu memang sesuatu. Tadarru' tu. Wa khifatan, dan rasa gemetar, takut. Wa dunal jahri minal qawl, dan dia tidak menyatakan, tidak derah masa berzikir itu, tidak berzikir dengan nyaring, tidak, tapi dia mengendurkan suara yang berdayu-dayu, bil ghuduwi wal asal, pagi dan petang itu termasuk waktu malam lah. Wala takun minal ghafilin, semasa engkau berzikir itu janganlah jadi seperti orang yang lalai itu. Jadi daripada ayat ini, rata-rata ulama, kalau kita tengok dalam tafsir ayat ini, walaupun ayat ini setengah ulama kata asalnya berkait dengan dalam sembahyang, seluruh zikir setengah ulama kata ini berkait dengan zikir, maknanya baca Quran dalam sembahyang, jangan baca doa. Takut ganggu orang khususnya di masjid dan sebagainya. Lepas tu jangan derah sangat. Sekarang kita dengar untuk ayat itu, jangan derah sampai mengganggu orang tak boleh. Mana aku baca Quran? Ada juga ulama kata gitu, tapi ada juga ulama ini berkait dengan zikir secara umum. Jadi ulama, kalau kita nak senarai ni, maknanya ulama yang melihat ayat ini, disiplin ayat yang disebut dalam ayat ini, disiplin yang berkait dengan zikir secara umum. Baca Quran pun zikir, banyaklah zikir secara umum. Jadi beberapa perkara daripada ayat ini kita boleh istimbat, boleh buat kesimpulan yang berkait dengan adab zikri. Yang pertama, berdasar pada ayat ini, wadhkur rabbaka fi nafsik, ingatlah akan Tuhan engkau dalam diri engkau. Jadi ulama pun sebutlah, ulama buat kesimpulan, ayakuna dzikru fi nafsik, zikir itu biarlah bersifat dalaman. Zikir itu bersifat dalaman, dalam benak, dalam sanubari, naluri zikir di situ. Kerana kita ikhfa, kita sembunyikan, buat dalam keadaan yang tak nampak itu, adkhalu fil ikhlas, lebih meresap, lebih menjurus kepada keikhlasan, dan lebih dekat pada diterima zikir Allah itu. Dan dia yang paling penting, dia akan menjauhkan sifat riya itu. Mana buat secara sembunyi-sembunyi lah, tidak depan ya, tidak. Itu maksud dia. Maksud fi nafsi itu maknanya ikhfa. Ulama kata ikhfa. Ikhfa ni maknanya buat tidak depan ya. Bila dia nak zikir hak tutup, hak kita kata hak secara rasmi itu dia tidak buat depan ya. Hak dia duduk atas kereta, dia berzikir astagfirullah, tu sama kata apa-apalah. Tapi zikirnya banyak buat dalam keadaan dia sembunyi. Sebab itulah ulama kata, hukum mana manusia mesti ada ketika dia mengasihkan diri pada manusia, walaupun satu saat, walaupun 1 minit dalam satu hari, mesti ada. Walaupun dia duduk rumah, dia duduk sekejap, dia asihkan diri pada di rumah, tak apa, duduk dari bilik, tanya bini tu, ambil masa tak. Itu kena buat. Itu kena buat. Kalau tak ada buat hal tu, kalau semakin lama kita boleh buat tu, semakin baik. Setiap ada. Dan benda tu benda yang tidak memerlukan modal, manusia boleh buat. Ikutlah dalam 24 jam kena ada tak semaya orang itu suku, kena ada bersendirian munajat kepada Allah, kena ada. Yang kedua, zikir itu mestilah dalam bentuk yang tadarru'. Apa makna tadarru'? At-tadallul wal khudu' wal i'tiraf bit taqsir liyatahaqqaqa fihi zillatul 'ubudiyyah
wal inkisar li'azamatir rububiyah. Tadarru' ini dalam pengertian syariat dengan tazallul, mana kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kita menundukkan diri kita dan kita mengiktiraf kekurangan kita. Tujuan apa tu? Supaya kita dapat mencapai dengan penghinaan kita itu, dengan merendahkan diri kita. Apa dia kita naknya? Biar mari dalam diri kita ni semarak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar mari dalam diri kita ni kita kagum dengan rububiyah Allah, dengan penciptaan Allah, dengan kehebatan Allah. Biar mari. Masa doa tu dia kena ada. Maknanya dengan erti kata yang lain, bila kita sebut di bibir doa tu, kita kena kawal seluruh tubuh kita ni jangan pergi ke lain. Biar dia hayati apa yang disebut itu. Dia biar lemari perasaan hina diri kita, menghinakan diri serendah-rendah di hadapan Allah. Itulah setinggi-tinggi martabat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita hina diri kita depan manusia. Itu tidak ada kebaikan. Kita merendah diri kerana tawaduk, itu bab lain. Jangan berasa hina. Tak boleh. Sehingga ulama kata kalau kita berasa hina, berasa lebih. Berasa kadang-kadang mari berasa aku bila tengok orang tu lebih, kadang-kadang lebih tak lahan aku setengah orang jiwa yang rendah tu kadang-kadang dengar orang kecil Inggeris dia bahasa Melayu tu kadang-kadang. Tengok kau tu banyak harta dia bahasa lain tu. Haluh benda gitu. Hormat suku, hormat tu bab lain. Ini perasaan kita. Kadang-kadang jadi kecek kenapa hina dia. Ada manusia yang lagu tu. Kecek biasa, suka dia kaya tu bab lain. Dia ada pangkat dia tu bab lain. Kita tak boleh hina dia, tapi jangan hina diri kita. Itu dia tak boleh. Sebab itulah ada juga ulama sebut bila kita berdoa dalam keadaan menghina diri pada Allah, dia ada kesan. Dalam kitab tasawuf dia ada kesan. Kesan apa dia? Kita ni jadi tidak berasa hina depan. Itu kesan dia. Bila kita tidak berasa tidak hina depan orang, bila kita berasa lagu tu, mana orang tidak boleh mempengaruhi kita. Itu kesan dia. Sebab sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kok miskin-miskin, siapa orang dua ngani, setengah sahabat tu memang duduk sini tu bau dah. Sahabat, setengah-setengah. Khususnya mereka awal zaman Makkiyah ni. Siapa orang tapi kata kalau Muhammad kalau nak kecek dengan pokok kami kan, dia hak pokok ni hidup jauh. Siapa dia kata, memang bau. Dia pakai baju tebal, baju daripada bulu binatang ni yang tidak berkualiti ni dah lah. Tu pakai tukar apa jari-jari, dia tak banyak lah baju. Memang bau disebut dalam tafsir, memang bau setengah sahabat zaman Makkiyah ni. Kira lah peluh dah di pekau kami kemari, memang tak tukar baju. Memang susah, setengah tu susah sungguh. Memang susah. Susah kadang-kadang tu tunggu baju kering nak pergi semaya. Tahu tu? Kita tak rajin lagu tu. Hampir-hampir tak rajin kita lagu tu. Susah. Tapi tak hina. Tak hina diri. Dia tak rasa hina diri dia. Itu bila. Itu jiwa para sahabat. Jadi nak mari jiwa tu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adab yang ketiga, bila seseorang itu berzikir dia mesti hadirkan satu proses khifah. Khifah dengan arti al-khawf, takut Allah Subhanahu wa taala tak terima amalan kita. Nanti kena ada orang tu. Takut Allah Subhanahu wa taala kira sebagai dosa kecuali kita yang cukup banyak itu. Masa kita berzikir dia kena hadirkan waktu. Sebab dia ada kesal. Dia ada satu hadis riwayat daripada Aisyah. Mana hadis ini berkait dengan satu ayat Quran. Dia sebut sini. Ayat Quran ni dalam suratul Mu'minun. Misalnya Quran disebut begini. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang telah memberikan ma'atau, apa yang mereka telah berikan, man harta, sedekah, kebaikan, itu maksudnya. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim, dan hati-hati mereka gemetar takut. Buat baik, sedekah banyak itu, tapi hati itu takut annahum ila rabbihim rajiun, takut nak jumpa Tuhan, takut bahawa mereka akan bertemu Allah. Ada takut apa tu? Takut harta yang kita beri banyak, takut Tuhan tak terima. Takut Tuhan tak terima, takut Tuhan cah banyak lah, kita dapat sebanyak. Dah,
buat pahala ni, buat ibadat, takut dosa tu banyak lagi tu. Kat Tuhan ambil kira, Tuhan tak apa misal. Bimbang hati. Mereka ini ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka ini adalah orang-orang yang musara'ah, segera kalau buat kebaikan tak dulu lagi. Ini buah-buah ni. Wa hum laha sabiqun, dan mereka itulah orang yang lebih dahulu dapat kebaikan nak banding dengan orang lain. Bila sebut begini, dalam Musnad Ahmad ada disebut, ada riwayat. Bila dengar ayat ni, Aisyah isteri Nabi radhiyallahu anha, dia bertanya lagi, siapa mereka tu? Kok jenis ni buat baik, kok sini pasal mereka jadi takut gitu lah. Buat baik tapi takut. Kok ni? Aisyah kata, ini saya terjemah itu lah. Kok ahwa ar-rajul yazni wa yasraq wa yashrabu al-khamra wa yakhafu an yu'adzaba. Kok jenis yang sebelum ni dia ada buat salah, berzina, minum arak, dan sebagainya, itu salah dia buat tu. Jadi bila dia buat kebaikan, sifat takut tak padan nak kira dengan kejahatan dia. Takut kok ni tu. Kok berzina, kok curi, kok minum arak, merokok, kok jahat-jahat ni lah. Jadi bila dia bertobat, kadang-kadang setengah hari bertobat, dia umur tua. Setahun dua mati. Sedangkan hidup dalam kegersangan iman, kita kata 40 tahun. Kok ni? Aisyah tanya. Jadi bimbang tu, jadi takut tu, mesti ada sebab takut tu. Nabi kata, qala la yabnaka as-siddiq, tidak wahai anak perempuan as-siddiq, yang Abu Bakar as-siddiq, tidak buat tu. Walakinnahu ar-rajulu yusalli wa yasumu wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala min. Ini hak takut gementar ni, pokok yang semaya tak tinggal, ya puasa tak tinggal, kuat bersedekah, mereka takut Tuhan tak terima, hak buat. Ini mana ciri orang yang zikrullah, dia mesti ada perasaan bimbang itu. Kerana daripada kebimbangan itulah lahir amalan-amalan, ataupun kita kata lahir, dia panggil jiwa-jiwa yang sedar, dia akan lahir gitu. Baru bila dia gini, bila orang tu bimbang atau amalan dia takut Tuhan tak terima, dia akan cuba nak baiki setiap masa amalan dia cuba nak meningkatkan kualiti ibadat, dia akan jadi lagi tu kesal dia. Tidak setengah-setengah orang bila semaya dia tak tahu dah semaya jadi tak kira asalkan buat lah. Tidak lagu tu sifat orang puasa, orang semaya Nabi sebut. Mana orang ni dengan ada sifat takut Tuhan tak terima tu, dia menjadi ada suatu nilai dalam diri dia, nilai tambah. Kita kata apa dia, mikir semua semaya aku tak ada itu siap dah orang semua kata sahabat kau di segi pekahnya, tapi adakah nilai dia setinggi semaya Bakar misalnya sahabat. Ini kesemaya dia kata inna salata tanha 'anil fahsya', sentiasa bermain dalam fikir dia. Orang lagu ni, inilah. Jadi orang lagu ni, orang yang zikir dia tu, dia ada perasaan takut itu baru dia lagi. Tu bila semasa berzikir ada perasaan takut, dia akan mikir untuk memperbaiki kualiti ibadat dia. Itu maksud dia. Sebab tu dia ada kebaikan ni. Bukan takut tak terkalu. Sebut takut tu dari sudut tu. Dia akan mari perasaan itu. Yang keempat, semasa berzikir juga, mana tidak perlu, sebab benda ni tidak kata kalau kita buat lawan daripada orang ni contoh tu. Tadi dia sebut dalam sembunyi-sembunyi perlahan. Ada juga, lepas tu sebut tak boleh dengan suara rendah. Sama ada duduk suara ke, jangan derah suara. Rendahkan suara. Jangan nyaring. Dunal jahri. Jahri makna nyaring. Dunal jahri makna tidak menyaringkan suara. Jangan derah suara. Kenapa? Karena suara yang perlahan itu macam munajat, macam memujuk, macam merayu, mendayu-dayu suara itu aqrabu ila husni tafakkur. Perkara itu dia menjadi latihan kepada minda untuk berfikir. Seorang bila dia bisa kata alhamdulillahirabbil alamin, jadi dia hayati begitu. Hak tu dia lebih dekat, lebih mudah untuk akal mikir, berfikir. Dan pemikiran itu dia panggil husni tafakkur. Jadi molek berkualiti cara mikir kalau lagu. Ada ulama sebut, sini dia tak sebut. Cuma ada ulama sebut kesan daripada kita sebut selalu, lepas waktu kita dengar kita sebut kesan dia tu, dia kesan dia. Di situ dia banyak timbul keinsafan. Tu tujuan dia. Cuba kita tengok dalam internet orang berzikir, cak dia. Cabut sebab berzikir. Kita pun lemah ni. Mula-mula tu bukan dah sebut ni. Lama-lama dia lancat je. Saya tanya guru saya kata nak tanya dia, kita tak tilam. Siapa berzikir kita semua? Kita kata semangat betul lah itu. Kita tengok orang di sekolah, kita cabut. Setengah-setengah pakaian ni.
Dia ni campur sudah, kocok dia. Boleh dia. Tengok dalam ni. Setelah tu berzikir tu mati terakak ni. Sedangkan ulama kata berzikir tak lih gitu. Sebab kita tengok zikir sahabat apa, gegok kepala punya. Pernah saya nama marah kalau berzikir sampai jadi mau sepawa bulan gegok. Saya nama marah. Tak lih. Ni siapa aku bangun cas dia tak apa. Lihat di balas jebuk. Patu jebuk dia jeblok gitu. Enggak ada. No. Ada lah. Ada lah orang sebutnya dia kata tak apa. MSWT kata tak apa dia pun. Ada dalam kitab suci. Kita tanya dia pun dia tak ingat. Kata dia jumpa dia. Saya pun cari tak jumpa. Wallahualam. Tanya dia pun pakai dia tak jumpa. Dia kata ada dalam kitab suci. Suci kata kalau masa dia berzikir kita molek, lepas tu masa tu dia mari hal dia kami. Dia dikuasai ada satu hal zikir dia. Tidak orang lain dia dengan Tuhan saya tahu. Masa tu dia tak khabar. Dia bangun ke dia Tuhan dia tak waktu dimaafkan. Kerana dia tu di luar daripada kemampuan nak kontrol dia. Ada yang kata dia kata saya tidak tak apa. Saya tidak sebutlah kalanya tapi nak ayat dia kata setengah orang bila berzikir kalau dia mari. Orang jenis orang naik angin Ini orang jenis minat muzik, minat gapo kan ada hal dia. Kita tak faham lah tu. Misalnya orang minat boti tu dengan mutu tekan tepuh dia. No, nak atas mutu. Ha dia. Dia tak lagi kita dengar tak ada gapo. Dia bunyi-bunyi tu loh. Dia jadi macam satu hal mari kepala dia tu. Dia tak khabar buat mutu. Masuk lagi. Patut nak kira dosa tu. Tak dosa dia tiap gitu. Tak dosa tu. Sebab dia bukan sengaja nak tepuh dia tu. Kalau pun tak khabar tu. Sebab dia mari perasa hobi dia tu. Hak ni pun begitulah juga. Ada orang kata begitu. Saya pun tak faham tu. No. Jadi bila kita tanya guru masa mengaji, guru kata masalah ni banyak-banyak 130,000 lebih sahabat tak ada seorang habuk. Kok macam tu? Sahabat ni 130,000 lebih sahabat ni. Tak ada seorang pun jadi besar. Bila mengatik tu, para sahabat lah paling kuat menghayati. Sahabat lah paling dapat menjiwai muka dia. Arak lagi. Arak tulis. Yang mana bahasa Quran pun kena bahasa Quraisy. Apa Quraisy pun tak ada lah hayati siapa bangun caca gitu. Tak ada. Kau ni nak hayat lagu mana wallahualam kita pun tak erti. Penghayat dia ni ingat jangan siapa pun tak tu kalau siapa tahu tu kena betul tu ni semula tu. Ada tu kita rasa tak kena tu. Sebab tak lihat. Saya normal pun nak kocok. Apa ni getar tu. Zikir ni. Zikir molek lah. Zikir molek. Jangan buat. Ada tak kena tu siapa tahu semua. Lepas tu jadi tak khabar ni ada kelebihan apa? Lama ada juga ulama tu zikir siapa tak khabar siapa jadi. Lepas tu makna pun jadi tak kalau tak khabar makna betul siapa pun tak jadi lagu tu je lah. Itu saya rasa ada masalah. Saya tidak nak kata kepada orang yang berkenaan itu sebab kita pun tengok apa tu ni mo lah. Tengok dalam internet tu pelbagai besi lah. Setengah tu memang himbuk saja. Setengah tu getar sangat cabut sebab. Setengah tu bangun. Kocok dia kita pilih tu Allah kata. Mana cuba gambar tu kalau orang kafir tengok. Kalau orang tidak Islam tengok. Dia berasa lagu mana agama memang. Dia aku berasa serupa dengan agama-agama lain kok sesak-sesak. Serupa agama Islam. Dia kata gitu. Sejak ke Islam dia tak serupa. Islam tak boleh serupa dengan agama lain. Lain semua sudi dia tak serupa. Tiba-tiba ibadat hak zikir paling dekat paling kuat ketemu. Tiba-tiba jadi serupa dengan orang kafir. Memang orang kafir ada salah lagu tu. Saya pernah hadir sebab saya ada pengalaman masa saya ngaji kita masuk belakang. Tok ngomong satu hari tu ngomong saja kita nak tahu dia sesak tahu mana baca roh. Hak zikir pun zikir. Orang nak kocok dia, kocok kalau se. Duduk sebatu bunyi lagi suara dia. Allah ni ada guna mikrofon pada. Dia kata bandu. Beberapa minggu lepas ada orang cerita. Ada lagi. Wallahualam dia kata nak report tapi nak ayat teruk lah. Teruk. Jadi kalau siapa pun kat tu memang bercanggah dengan praktik Nabi SAW, kaifiat zikir Nabi dan para sahabat itu bercanggah. Misalnya ada satu riwayat dalam Bukhari Muslim, riwayat Abi Musa Al-Asy'ari, ada sebut sini. Dia kata dalam sebahagian musafir lah sahabat dengan Nabi ni dalam ketika musafir ada rafa'an nasu aswatahum bid-du'a. Ni ketika doa ni masuk dalam zikir. Ketika doa tu ada yang tak sorok doa. Ketika musafir ada Nabi sampai Nabi dulu lah doa kuat lah. Bukan sorok. Beberapa kelompok ada gitu. Nabi kata kan, Nabi kata ya ayyuhan nas arji'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innal ladhi tad'unahu sami'un qaribun aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Nabi kata wahai manusia hak duduk doa tu
Nabi kata, kawal diri kamu itu. Kawal diri kamu itu. Sesungguhnya kamu sudah berdoa kepada Tuhan yang tidak tuli, yang tidak pekak. Dan Tuhan yang tidak ada, bukan Tuhan yang tidak ada, tapi Tuhan yang sentiasa ada bersama kamu, duduk dekat dengan kamu. Sesungguhnya Tuhan yang kamu sudah minta doa itu sangat mendengar. Lebih dekat daripada diri kamu, daripada tengkuk, leher, kenderaan kamu. Bila naik kenderaan kan, dia pergi dekat kita dengan tekak tu. Dengan tekak tu, sebab dia gambar dia dekat, itu bukan ayat jarak, ayat dekat saja, dia bukan ayat jarak sungguh. Pada setengah hadis Nabi sebut lebih dekat daripada mirrih, orang semerih ni. Ada hadis Allah lebih dekat kamu daripada mana pasangnya tali kasut kamu tu. Itu nak ayat gambar orang Arab, bila kecek nak ayat dekat gitulah. Sebab kita nak ayat jauh sekolah dengan bumi. Tu nak ayat jauh. Ini nak ayat dekat. Bukan nak ayat jarak tu, nak ayat semata-mata dekat. Zarfu makan, nak ayat zarah, mana dekat lah. Bukan nak ayat kata tali kasut. Kadang-kadang guna gambar tali kasut, urat leher ni. Kadang-kadang guna, itu bukan nak ayat jarak tu, tapi nak ayat semata-mata dekat. Nak ayat dekat, itu gambar yang Arab kita lah. No. Acak kita tu, berapa ribu kali tu aja. Ribu kali, baru kali, baru aja. Waktu nak marah tu. Sebab tu anak pun dia faham. Dia tidak kata 2 kali baru mau. Kata lagu tu tak. Kata nak nak tahu aku kena nyambut siapa. Tak uti balalah tu. Itu nak ayatnya acak kali dah ayat. Tak mas kita guna ribu aja. Kalau ribu sungguh berapa hari tu. Nak ayat gitu. Itu cara bahasa. Ni pun begitu lah juga. Apa yang dia sangat tu Nabi kata. Tuhan yang untuk seru tu lebih dekat daripada tu tekak utara kamu dengan kamu. Sesuai lah dengan dia tu. Yang kelima tu disebutkan juga berdasarkan kepada ayat ini bahawa zikir itu mestilah juga dilakukan dengan lidah, bukan dengan hati sahaja. Ketika khifah tadi, mana ketika ikhfa tadi mungkin dengan hati. Tapi lidah tu kena juga. Mana ada ketika dia dengan hati, ada ketika dia dengan lidah. Kena ada juga lidah ni. Keperluan sebab kita baca kadang-kadang kita baca laju. Sebab ulama kata Quran ni boleh nak baca laju tu. Asal ke jagalah mak itu. Mak khususnya. Kerana itu yang merubah makna. Setengah ulama kata kalau salah dengar tak apa lagi sebab dia tidak merubah makna. Tapi kalau mak ini dia merubah makna. Panjang pendek, panjang 2 harakat lah. Panjang lebih harakat tu tak ada makna. Dalam bahasa Arab ni kalau panjang 2 harakat itu. Tu dia ada makna. Dia start situ dia berubah makna. Kalau panjang 5 nepak tu dia tak ada makna tu. 2 harakat itu. Mak asli itu. Tu dia ada makna. Misalnya kita kata zakarah. Apa tu kita kata contoh kita kata misalnya apa dia kita kata contohnya kita sebenarnya gini lah kita kata daraba misalnya tu sebenarnya daraba dia telah memukul daraba nyepak kat buku dia makna begitu dia ada bina musyarakah di mana bukan solat tu kalau daraba perbuatan itu dilakukan lebih daripada solat itu khasiat bahasa khasiat bina musyarakah mana penambahan alih itu dia memberi lebihan makna daripada makna individu solat perbuatan berlaku dari satu pihak akhir jadi dia berlaku pada 2 sesuatu sara'ah ni bergocoh lah kita kata tak boleh nak bergocoh solat sara'ah makna rupah solat pemanggil sara'ah tapi kalau sara'ah pendidik sara'ah rebah tu kerana gusti kerana silap rebah pasal lagu tu rebah dan seluk itu panggil sara'ah gitu ya sebab solat kira solat itu jadi kena benda tu kena beringat jadi sini dengan lisan dengan hati serentak lah supaya apa disebut di sini juga supaya bila kita guna lidah ni saat ni sebut dah kena hati kena khusyuk tawaduk itu hati selagi lidah sebab apa sebab lidah ni kadang-kadang perlu juga kita sebab dia boleh mengajar minda bila kita sebut minda dengan sekolah baca lah ngapa Quran mana boleh ngapa Quran lati tak ingat ngapa Quran dia kena bunyi sebab apa nak maklumat kepada minda dia kena ada begitulah juga zikir-zikir ni ada kitanya perlu juga biar suara tu kuat sikit biar kita dengar jangan mengganggu itu disebut ni tu dia mari satu hadis riwayat
dalam hadis kursi, man zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhum. Allah menyebut dalam hadis kursi, sesiapa yang ingat pada aku dalam hati dia, aku juga ingat dia dalam hati aku. Gitu dalam diri, hati maknanya diri. Sesiapa yang ingat pada aku, zikir pada aku di khalayak, fi mala'in, di khalayak. Ada juga. Misalnya kita mari masjid, kita baca Quran, tengok kita ruang itu dekat khalayak tu. Bukan tak boleh. Aku akan ingat pada dekat khalayak yang lebih baik daripada khalayak awak tengok dia. Yang ni khalayak malaikat. Itu nak yang Allah sangat, mana Allah ni dia ada penghargaan kepada zikir kepada dia. Maknanya perlu juga zikir dengan lidah ni, perlu juga. Yang keenam, zikir itu mesti dilakukan setiap masa, sehingga digambarkan dalam bahasa Arab ini bil ghudwi wal asal. Pagi petang. Kalau terjemahannya pagi petang. Zikir kena pagi petang. Petang ni mana termasuk malam lah. Sebab ulama kata bukan ayat pagi. Bila lepas pagi masuk tengah hari tak zikir lah. Kena ada ayat pagi. Kata petang. Mana malam tu tak maksud anunya. Maknanya masa kita kedua ke siang hari dengan malam. Waktu sunnah maksud dia ni. Maknanya kena zikir ini pagi, petang dengan erti setiap masa, setiap ketika. Kena ada sokmo. Kira lah lagu mana. Yang terakhir, yang ketujuhnya, walaupun dia ada hadis lah sebut kerana apa, kerana perlu gitu Nabi dikatakan berzikir manusia malam tu apa, kerana malaikat pun dia ada berlaku tukar ganti juga jaga kita. Bila habis waktu siang hari, waktu malam tu malaikat lain pula tukar. Jadi setiap kali malaikat naik ke langit, dia membawa berita tu, mudah-mudahannya dia berita tu berita ibadat. Kita ni melakukan ibadat. Yang terakhir, yang ketujuhnya, bila seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah dia kena pastikan minda dia itu tidak dalam bentuk ghaflah, tidak dalam bentuk lalai dari ingat pada Allah. Maknanya jangan masa dia berzikir itu ni khusus untuk berzikir dengan lidah, bukan berzikir dia sebut subhanallah subhanallah misalnya bunyi gitu, dia kena jaga molek hati dia tu. Takutnya lidah saja sebut, hati ngata pergi, tak main dia pergi masa dia berzikir tu misalnya tak boleh lagi tu, tak ada nilai zikir lagi. Tak ada faedah. Mana bila berzikir tu, bila ni berzikir dah bunyi di bibir, dia kena jaga, jangan ghaflah, jangan lalai. Kalau lalai dia cinta, kata auzubillahi minasyaitan. Nabi ajar gitu dalam hadis. Itu cara kita nak tahu mana zikir yang kita buat ni perlu tertib. Perlu ada adab dia. Tak boleh main-main nak berzikir, tak boleh. Mesti ada cara dia. Jadi itulah beberapa perkara yang secara ringkaslah yang saya boleh sebut berkenaan adab zikir ni. Mudah-mudahan kita jagalah sebaik mungkin. Jagalah sebaik mungkin supaya zikir yang kita buat ni betul-betul mendapat kelebihan seperti mana disebut dalam hadis. Dan bila nak dapat kelebihan tu tak dapat tidak, maka zikir itu mesti dihayati dalam konteks penghayatan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kita kena tengok hadis lah. Jadi hal ini adalah merupakan kesimpulan daripada ayat itu. Ada hadis-hadis yang banyak yang telah disimpulkan oleh ulama berkenaan dengan zikir. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk hadis yang seterusnya lah. Dan kita akan buat, kita akan buat kesimpulan sikit. Lepas tu kita akan terus masuk hadis yang seterusnya. Setakat itulah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.